Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. 5 prinsip rukun negara dibentuk berdasarkan masyarakat yang membilang kaum, bangsa dan budaya. Terima kasih diucapkan kepada nakhoda pimpinan majlis yang berwisi, Tuan Pengerusi Majlis, para hakim yang berintegriti, dan hadirin yang dikasihi. Berdirinya saya di sini ingin menyampaikan pidato bertajuk Rukun Negara Asas Perpaduan Negara. Sebelum kaki mengorak langkah, sebelum lidah mengalun lidah, baiklah saya mendefinisikan apa itu rukun negara. Hadirin yang penuh santun, rukun negara adalah ideologi kebangsaan Malaysia yang telah dibentuk pada 31 Ogos 1970. Diperkenalkan berikutan berlaku peristiwa 13 Mei 1969 yang telah melemahkan perpaduan antara kaum di Malaysia. Tujuan dibentuk 5 prinsip rukun negara adalah untuk mengukuhkan perpaduan. Oleh itu, prinsip-prinsip dalam rukun negara jelas merupakan kunci kepada keharmonian dan perpaduan kaum demi memastikan kejayaan dan kestabilan negara. Hadirin sekalian, izinkan saya mengutarakan hujah yang pertama, iaitu prinsip kesetiaan kepada raja negara. Betapa pentingnya rakyat setia dan taat kepada raja dan negara. Kenapa kita perlu setia? Kerana dengan adanya prinsip kesetiaan kepada raja dan negara dapat melahirkan rakyat yang setia kepada raja dan negara. Dengan setia kepada raja-raja dan negara, perkara buruk seperti musuh, fitnah, pergaduhan dan benda negatif dapat dielakkan dan akhirnya negara kita akan berada dalam keadaan aman dan damai. Lihat para hadirin sekalian, betapa pentingnya dan besarnya pengaruh prinsip rukun negara yang kedua ini, kesetiaan kepada raja negara. Jika kita tidak setia kepada raja, tentu banyak musibah yang akan berlaku. Pendengar yang penuh santun, hujah diteruskan lagi. Prinsip rukun negara yang ketiga, iaitu keluhuran perlembagaan yang menekankan perlunya rakyat menerima, mematuhi dan mempertahankan keluhuran dan kemuliaan negara kita. Perlembagaan negara adalah sumber perundangan yang tertinggi dan berfungsi untuk memberi perlindungan kepada setiap rakyat. Negara ini hak dan keistimewaan mereka sebagai warga negara. Setiap warga negara dikehendaki menghormati, menghargai serta memakai maksud dan kandungan serta latar belakang sejarah perlembagaan negara. Hadirin sekalian, sebelum kata mengunci bicara, sebelum langkah mengundur pergi, dari hujah-hujah saya tadi dapatlah disimpulkan bahawa rukun negara bukan sekadar prinsip yang hanya dilafazkan dengan ikrar, tetapi perlu dituntut dengan kesungguhan dan semangat bagi setiap individu untuk menghayati dan mengamalkannya, bukan hanya di bibir sahaja. Andainya rakyat Malaysia mengamalkan dan menghayati sepenuhnya 5 prinsip rukun negara ini, masyarakat akan bersatu dan tidak ada lagi perebutan kuasa, saling menghormati satu sama lain. Dengan perpaduan yang kukuh, maka pertumbuhan ekonomi dapat ditingkatkan, kestabilan politik dapat dikekalkan dalam sistem pemerintahan yang bersifat demokratik. Sekian, terima kasih.